Kita nak bersama dengan berbincang secara mendalam Profesor Datuk Kemis Teknologis Dr. Taufik Yap Yun Hin, Ketua Pusat Pendidikan Sains dan Teknologi Katalis UPM. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, Profesor Datuk bersama dengan kita untuk berkongsi cara pengendalian. Tapi sebelum tu mungkin sedikit yang perlu diperbetulkan dari segi statement kan, macam sebentar tadi saya pun ingatkan ianya melecur disebabkan asid. Tetapi mungkin sedikit pencerahan daripada Profesor. Sebenarnya bahan yang digunakan itu yang dilaporkan dalam surat khabar ialah soda kuda api. Dia bukan asid. Dia merupakan sejenis base ataupun alkali. Ya, ataupun nama saintifik dia sodium hydroxide ataupun natrium hydroxida itu sendirilah. Dan jadi kesan itu adalah daripada sebab dia adalah satu base yang sangat kuat sebenarnya bila dilarutkan dalam air. Baik. pH dia lebih daripada 10. pH dia lebih daripada 10. Itu yang menyebabkan lecur hampir beberapa peratus ke badan. Itu antara dia juga. Saya juga ingin tahu bagaimana cecair itu jadi jatuh. Kemudian kawasan dia ada dapur juga. Mungkin digoreng something. Takut minyak juga terpercik kepada badan tersebut. Kombinasi juga ya. Baik. Sebagai mukadimahnya, mungkin Profesor dapat berikan gambaran tentang kita mengendalikan bahan kimia hampir setiap hari di rumah sebagai paling penting. Namun mungkin ada perlu tambah ilmu sesuai dengan zaman. Apa jua bidang perlu ada upgrade ilmu mungkin dapat diberikan. Okey, terima kasih Anim dan Fetri. Kita selalunya dengar bahan kimia kita takut. Tetapi sebenarnya di rumah kita menggunakan bahan kimia terlalu banyak. Daripada dapur, bilik air penuh dengan bahan kimia. Lepas tu nak bersihkan lantai semua dengan bahan kimia. Ya, betul. Dan in fact, gincu pun bahan kimia. Lepas tu kita nak bersihkan gincu, nak bersihkan make up semuanya bahan kimia. So sebab itulah saya kata cara kita kena tahu bahan kimia tersebut dan bagaimana penggunaan sebaik-baiknya supaya dia tidak mendatangkan mudarat kepada kita. Hari sekarang oleh kerana kita masih dalam pandemik, kita masih sembuh-sembuh lagi, itu bahan kimia juga pelarut. Etanol yang digunakan 70% is quite high actually. Tapi itulah kesedaran kita perlu ada untuk membolehkan kita menggunakan bahan kimia dengan lebih selamat lagi. Kebanyakan isi rumah pastinya memang memilih bahan kimia, Profesor Datuk. Sebab apa? Satunya pantas kesan dia yang dapat kita nampak berbanding dengan pemilihan. Kadang-kadang ada je organik, make up pun ada organik dan sebagainya. Cuma satu mahal kosnya lah berbanding dengan bahan kimia, dan kebanyakannya begitu. Bagaimana? Dan walaupun kita kata yang organik itu lebih selamat, sebenarnya dia pun bahan kimia. Actually nasi yang kita makan bahan kimia juga. Cuma itu adalah karbohidrat. Dan karbohidrat pun ada structure, chemical structure dia. Protein pun ada. Sebab itu saya selalu menekankan bahawa penggunaan bahan kimia ini perlu ada pengawasan yang terbaik. Label mesti ada. Macam saya kata soda yang tadi digunakan untuk soda ini sodium hydroxide itu sebenarnya adalah satu ejen pembersih yang sangat berkesan sebenarnya. Sebab dia mudah tindak balas dengan grease, minyak dan segala yang lemak. Yang solid bentuk pepejal itu sendiri yang tersangkut dalam sinki itu sendiri. Dan dia boleh tindak balas, tambah lagi. Satu lagi melecur, mungkin sebab ialah selalunya bila diletak sodium hydroxide itu dalam lubang sinki itu, dituang air panas. Kenapa dituang air panas? Sebab mendidih tu. Memang dinasihatkan kita tuang air panas supaya tindak balas itu menjadi lebih laju lagi. Bila panaskan molekul itu bergerak lagi laju lagi kinetically, dan dia tidak balas lebih berkesan. Tapi Prof, sebenarnya kadang-kadang kita beli yang dekat online tu, dia tulisan bukan yang kita faham. Saya faham. Jadi arahannya itu bukan, memang panjang kan, tapi semua saintifik kan. Kita main letak apa yang kita rasa betul saja. Itu yang punca dia, kadang-kadang kita tak mengikut arahan yang telah pun ditampal di situ label. Saya memahami bahawa saya nampak pun bahan yang digunakan itu semua tulisan yang kita tak boleh baca. Bagi orang tak boleh baca lah, sebab ada yang faham. Betul. Bagi kebanyakan yang kita tak faham itu, saya rasa mungkin bahan-bahan kimia tertentu perlu ada label yang betul. Cara penggunaan, dan mesti ada cara yang selamat untuk menggunakan. Contohnya mesti pakai mask supaya wap air ataupun gas yang terkeluar itu yang terhidu tidak kita hidu, dan juga penggunaan sarung tangan. Ya, betul. Contohnya lagi, kalau kita menggunakan Clorox,
Clorox kan kita membersihkan pakaian ataupun tempat-tempat yang Bleach degil lah. kan, bleaching itu sendiri. Dan benda ini kalau kita gunakan dalam bilik tertutup, dia akan menghasilkan gas klorin. Walaupun dia hanya 5% sebenarnya, kalau kita letak banyak, dia banyak menghasilkan gas klorin dan ini dia membahayakan kesihatan kita. Dan Ya. juga Ya. bila sebut tentang rumah, sisi rumah, kita mungkin ada anak kecil sebagainya. Betul. Sentuhan juga boleh menyebabkan berlakunya tindak balas. Yes, betul. Kalau lebih bala lagi kalau ada anak yang tertelan. Ya. Ada impaknya. Jadi macam mana untuk memastikan rumah juga mematuhi SOP dari segi kemaskini semuanya. Ya. Macam di pejabat ada OSH kan. Ya, betul. Jadi macam di rumah ni macam mana? Di rumah pun kena ada OSH sendiri. Salah seorang lah kan. Mak ke ayah kena pastikan. Kena pastikan bahawa semua perkakasan ini ataupun bahan-bahan ini mesti diletakkan di tempat yang tertentu. Okey, tempat yang selamat dan yang selamat. tertentu. Contohnya Maknanya macam mana? dalam almaria tertentu Tertutup. yang tertutup tapi is good for, ada ventilation jugalah. Okey, okey. Sebab dia boleh mendatangkan bahaya juga. Kemudian tempat yang tinggi sedikit daripada capaian anak-anak kita. Faham? juga yang paling saya risaukan kalau macam pepeja kita nampak. Namun macam pula dengan Dia macam pil lah atau gula-gula. Saya risau juga macam tu. Betul, yang macam dia telan cube-cube je. macam tu. Actually kan sodium hydroxide ni dia ada dalam bentuk flake atau kepingan kan ataupun dalam bentuk pil. Ya, betul, Pil betul. bulat-bulat itu. Granule. Prof, Ya. kalau tidak balasnya, kalau macam bahan tu berbentuk pecah, kita boleh nampak kan, Ya. cair semua. Tapi kalau yang pemeljawapan, jadi macam mana untuk pengenaliannya? Misalnya ada terbau, terhidu semua tu, apa ya. tindak balas kita? Yang tu kaedah kita kadang-kadang kita nak bawa sesuatu kan kita jangan terus masuk ke hidung kita cium macam tu. Kita selalunya buat macam tu. Supaya kita hanya mengambil sebahagian daripada untuk kita. Tapi it's not advisable untuk kita cium pun. Okey, di label tersebut ada tarikh luput. Ya. Bagaimana harus kita fahami tentang tarikh luput sesuatu produk tersebut? Kadang-kadang bila bahan kimia, kita tak sangka yang macam lepas tarikh luput pun adakah boleh digunakan? Kadang-kadang dia bertindak balas okey sahaja. Betul. Bagaimana pemahaman kita? Kalau di makmal, kalau bahan kimia yang telah luput kita buang. Kita tak guna dah. Ada kesannya kalau kita Ya, betul. Dia masih ada kesan dia dan mungkin lebih mendatangkan lebih mudarat yang lebih besar. Apa yang diguna? Apa yang terjadi terhadap barang kimia yang telah pun luput tu? Bagaimana prosesnya pembuangan dia? Kita nak buang kat mana? Kat rumah tu kan? Takut Kita buang ianya akan biasa-biasa lah. Yang ini dia bukan ada dalam jadual yang tertentu kan. Yang ini kita boleh buang seperti biasa. Katakan shampoo yang terlalu lama tak pakai kan, duduk dalam bilik air dah bertahun-tahun, tak habis-habis lagi. Lepas tu kita nak tengok sayanglah nak pakai. Jangan sayang kepada kesihatan kita. Jangan pakai, buang je seperti biasa. Kalau barang-barang yang biasa kita kendalikan dalam rumah, Iya. Prof, apa dari segi intensitinya yang rasanya yang paling bahaya berisiko? Yang biasa seharian kita guna. Actually kan yang kita pakai sabun tu sabun khususnya deterjen itu sendiri adalah satu bahan kimia bernama alkyl benzene sulfonate. Okey. Dia adalah sejenis surfactant. Yang mana kadang-kadang ada setengah-setengah orang dia tak tahan. Kulit dia sensitif dengan surfactant. Betul. Dapat rasa. Sebab itulah saya kata bahan-bahan seumpama ini kita tahu bahawa dia sabun ingatkan selamat, memang dia basuh baju okey semua, tetapi kalau penggunaan yang terlalu lama boleh memudaratkan kulit tangan kita lah khususnya lah. Dan kita kadang-kadang mop lantai pun juga. Mop lantai kita ada sabun yang khas kan. Jangan pakai dalam concentration terlalu tinggi. Kita kan ikut advice dia. Kadang-kadang sedap dia tuang sebab wangi kan. Rumah satu Betul, orang. betul, Jadi betul. orang nak datang pula tu raya wangi je. Sebenarnya kita kena ikut Saya kira macam ubat-ubat lama yang dah tak diguna ya. Ya, ubat pun sejenis bahan kimia yang bahaya sekiranya kita menggunakan selepas tarikh dia, expiry date. Yang itu jangan. Memang advisable not to take. Kadang antibiotik zaman bila pun kita logokkan sekali No. kan. Make sure that sekarang kita mesti ada habit tau. Habit melihat expiry date, tarikh luput itu. Ya, betul. Itu yang kita tak selalu biasa terlepas tengok. pandang. Ya, betul. Bukan hanya makanan, penggunaan bahan-bahan pencuci yang lain. Okey, bagaimana cara dan juga kaedah untuk kita kurangkan sikit penggunaan bahan kimia di rumah? Apa suggestion ataupun cadangan daripada Saya rasa yang paling terbaik ialah kita ikut dos yang diizinkan, yang dibenarkan, yang syorkan dan jangan terlebih. Apa-apa terlebih pun tak bagus. Walaupun makanan kan yang baik pun tak bagus actually. Kena ikut lah. Kena ikut. Prof, dalam kes kanak yang melucut tu, Ya. apa mungkin
pemulihan yang ada ruang perubatan yang dapat kita lihatnya. Stage 3 melecur tadi? Ya, agak-agak parah jugalah saya nampak bahawa saya ingin menasihatkan supaya penggunaan sodium hidroksida ini ataupun dipanggil soda kaustik, kadang-kadang dipanggil soda kaustik ini, penggunaan dia perlu mendapat kalau boleh dapat kelulusan pihak kerajaan itu sendirilah satu. Kemudian kita mesti ikut arahan yang saya minta label lah. Yang pentingnya label mesti ada. Betul, Walaupun dijual secara online ke apa, perlu ada label. Dan pengguna jangan guna sembarangan. Kalau tak ada keperluan, hanya sumbat sikit-sikit jolok itu lebih selamat daripada kita letak sodium hidroksida itu. Kadang-kadang kesedaran lah kan, kesedaran daripada pihak pengguna. Di social media pula sekarang selalu tunjuk life hacks. Jadi macam mana cara untuk anda campurkan soda dan sebagainya. Betul. Nak bersihkan baju yang terkena lipstick contohnya. Membawa pada kreativiti, tapi ada mudarat selepas itu. Dia tidak faham bahawa kesan sampingan yang akan hasil daripada perkara itu. Ada setengah orang buat mungkin jadi sebab dalam video tu dia dah edit cantik kan. Tapi bila kita berhasil, buat kita pun nak tambah lagi. Ini betul. tambah volume dari segi cecair itu. Kita mungkin kalau satu cup tak cukup, kita tambah 2 lagi cantik. Betul. Macam bahan kimia ni, kalau macam rokok kan contohnya, rokok. Rokok. Dia ada rokok tiriwan dan macam-macam lah ya. Vape pula. Rokok seberang. Walaupun berbahaya, tapi juga bahan kimia ni kadang dia macam seluduk ke juga bahaya. Itu semua bahan kimia tu sebab penuh dengan gas-gas toksik yang dihasilkan. Untuk jangka panjang memang bahaya. Ya, puntung rokok yang ada contohnya kalau mungkin mak bapak terlupa nak buang dan sebagainya dah dekat rumah kan. Anak-anak kutip makan. Anak-anak kutip kan, termakan, termasuk dalam permainan dan sebagainya. Itu adakah selepas tidak digunakan masih lagi memberi kesan kepada? Ia memberi kesan dia sebab dia tembakau ataupun bahan lain filter tu yang hujung tu kan. Betul. Dan satu lagi bahaya, pendapat ulas tentang bila berlaku letupan dalam rumah tu. Okey. Letupan tu, itu saya kata tindak balas ni adalah menggunakan sodium hidroksida itu yang pekat. Bila dicampur air dia menghasilkan larutan yang pekat. Lepas tu air yang dicampurkan sikit pula. Okey, bila larutan yang pekat ni selalunya bercampur dengan air, tindak balas berlaku dan tambah lagi tindak balas dia letak air panas. Okey, lepas tu dia letak air panas pula, tindak balas tu exothermic, iaitu tindak balas menghasilkan haba. Tambah lagi panas daripada suhu yang digunakan asal itu. Dan ini sebab dia duduk dalam kawasan yang tertutup tau. Dia duduk dalam singki tu, bawah tu kan. Dan dia boleh menghasilkan tekanan yang agak tinggi. Dan dia berkaitan pula dengan piping system dia. Sama ada PVC yang digunakan itu jenis yang berkualiti atau tidak. Lagi-lagi kalau rumah apartmen kan yang berdekatan dengan tingkat atas dan sebagainya. Seperti sharing. Sharing kan. Kalau ikutkan mungkin tinjauan ataupun dapatan Prof sendiri, stor penyimpanan macam mana? Ataupun orang main letak je? Mungkin yang tak boleh terdedah kepada panas, kan? Cuaca tertentu, pressure tertentu. Betul. Pressure biasalah. Yang suhu yang paling penting. Cahaya matahari, tempat-tempat yang tertentu. Yang gelap. Selalunya macam kita masak-masak kan, kadang-kadang lah ada juga saya tersenduk minyak yang panas tu, nak kurangkan minyak daripada dalam kuali masuk dalam sinki. Saya kena buat. Okey. Bagaimana, yelah ini kategori minyak lah. Adakah ianya juga akan terjadi bahan kimia selepas bercampur dengan apa sahaja yang ada dalam sinki tersebut? Sebenarnya kalau kita minyak yang panas tu actually, kalau air mendidih 100 degree Celsius kan, 100 kan. Tapi minyak tu boleh dipanas sehingga 200 degree Celsius tau. Maknanya dia sangat panas. Memang kalau kena memang melecuh sungguh. Kita kena setitik pun kita takut. Betul. Apatah lagi kalau banyak lagi. Sebab itulah jangan masuk direct singki. Kita bimbang singki tu bocor nanti sebab kepanasan itu. Dan yang elok ni dalam mangkuk, kita biarkan sejuk baru kita buang. Dan gitu. Prof, kadang kita ni terlalu teruja dengan istilah organik ya. Bila organik ni maksudnya semuanya selamatlah ni kita tahu. Kadang kita takut organik itu tak begitu organik, hanya so-called organik saja. Betul. Kalau orang kimia ni, bahan organik ialah bahan kimia organik. Maknanya dia ada karbon dengan hidrogen. Hidrokarbon macam petrol, kerosin semua itulah kan. Itu hidrokarbon. Makanan kita pun karbohidrat pun is a hidrokarbon juga. Is a glucose punya, lepas tu menjadi structure lagi besar, menjadi
menjadi Jadi karbohidrat. tak boleh nak percaya sangatlah kalau kata organik tu memang 100% terselamat Ya. daripada Organik itu dikata selalunya diistilahkan sebagai dia bebas daripada pestisida atau bahan racun, menggunakan natural, dia tidak ada bahan-bahan lain. Kalau baja tu bagi je organik juga. Baja organik tu istilahnya dipakai tai binatang ataupun yang lain untuk sebagai sumber tapi fertilizer, sumber penghasilannya tanam. masih lagi. Ya. Okey. Dan mungkin masih agak terhad ni dapat Profesor beri nasihat supaya kita dapat mungkin ubah balik sistem penyimpanan kita, SOP di rumah supaya lebih selamat dan terjamin mungkinlah Betul. aspek keselamatan itu semua. Ya, dari segi penggunaan saya nasihatkan supaya kita sentiasa ikut arahan dalam label dan pastikan juga semua produk label dia lengkap dan mudah orang baca dan mudah difahami. Yang keduanya, kalau boleh bahan-bahan seumpama ini tidak dijual secara terlalu umum. Jangan dijual kepada semua orang, kanak-kanak pun boleh beli macam tu kan. Perlu ada pengawasan di pihak penguasa itu sendiri. Dan kesedaran kita pun kalau boleh beli di kedai, melihat kepada kondisi bukan sahaja atas talian semata-mata kan barangan tersebut. Beli talian tu bukan masalah besar. Cuma rasanya barang itu terlalu mudah untuk diperolehi. Didapati. Dia dapati. Kadang beli terima tapi kasih. tak disuli dengan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar. Exactly. Hanya Tak faham pula tu apa benda label dia. Okey, Tidak terima digunakan kasih. dengan sempurna, dengan baik. Itu yang membimbangkan. Sebenarnya dia bahan yang bagus. Memang ejen pencuci pun. Sodium hydroxide ini. Sangat efektif pun. Ya, sangat sebenarnya. efektif. Memang Ya. sangat membantu. Okey, terima kasih Terima kasih, banyak-banyak. ya. Okey, alhamdulillah. Profesor Dato' Chemist Technologist Dr. Taufik Yap Yun Hin, Ketua Pusat Penyelidikan Sains dan Teknologi Katalisis UPM. Terima kasih banyak-banyak diucapkan Terima kasih banyak bersama dengan atas kita pada hari ini berkongsi tentang cara pengendalian bahan kimia di rumah. Kita harapkan dapat buka mata lah kan. Dan moga program kita pagi ini memberikan anda sebagai katalis untuk dapat ilmu yang terbaik. Bukan lagi kita Awak ni cakaplah betul. yelah. Ada berbetulkan sedikit. pemakin. Katalis ni pemakin Okey. untuk menambah ilmu dan kebaikan. Okey, untuk kemudahan. Alright.